Boleh dengar? Clear? Okay. So, pagi ni kita sambung kita punya kuliah berkenaan dengan CNC milling. Okay, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan CNC lathe. Jadi, ada satu jenis lagi iaitu CNC milling. So, konsep dia sama. Okay. So, saya share slide ni. Okay, sebelum tu, untuk kelas awak ni daripada pukul 9 hingga pukul 8 hingga pukul 9 Ke sampai pukul 10 8.10 ke 8.9? 8.9 sir. 8.9. Oh, sebelum ni maksudnya saya ada ambil masa sehingga 9.30 tu bukan masa saya lah. Saya ingat pukul 8 hingga pukul 10. Okay, tak apa. So, hari ni saya habiskan dalam sebelum pukul 9 lah. Pukul 8.40 ke 8.45. Okay. Okay. Ni slide sebelum ni daripada previous lecture. Okay. So, untuk CNC milling, konsep dia sama macam CNC lathe. Dia menggunakan komputer numerical code untuk kita buat kita punya produk kita, menghasilkan produk kita. Dan koordinat pun sama. Okay. Dan last sekali ada satu jenis iaitu kita panggil dia CAD/CAM software. Maksudnya daripada CAD software, contohnya AutoCAD. AutoCAD tu ataupun SolidWorks itu merupakan CAD software. So kita convert kepada CAM. CAM tu maksudnya daripada kita punya 3D design, okay, 3D geometry yang kita lukis tu, kita masukkan dalam CAM software, so dia akan buatkan kod untuk kita. Okay, maksudnya kalau kita nak potong, kita nak buat drilling ke, ataupun kita nak buat pocket ke, so dia akan janakan kod untuk kita lah. So yang penting benda tu mesti dalam bentuk ataupun design 3D, tak boleh 2D. Okay. Okay. So ni untuk permulaan untuk introduction. Introduction ni samalah macam apa saya dah terangkan 2 minggu lepas. Okay. So computer numerical control, milling is the most common form of CNC. CNC mills can perform the function of drilling and often turning. CNC mills are classified according to the number of axes that they process. Axes are labeled as X, Y and Z. Okay. So perbezaan antara milling dan juga turning, okay, turning ataupun kita panggil lathe, bezanya kalau turning tu ada dua je paksi, okay, X dan Y, X dan Z, Y tak ada. Tapi kalau untuk milling kita ada tiga-tiga, X, Y dan Z. Sebab kita tengok dia punya pemotongan dia tu, okay, mata tu ataupun tools tu daripada atas dan kita punya workpiece tu kat bawah. So kalau kita pandang daripada atas, itu adalah XY lah. Okay. Bila kita nak tembus dia ataupun kita nak pemotongan kedalaman workpiece kita tu, itu adalah Z. Okay, vertical movement. So ini siapa yang gunakan CNC lah. Ada design engineer, drafter, NC programmer. Okay, just introduction dia. Okay. NC machine operator. So kalau NC machine ni tak perlukan apa-apa certificate, just kita ada training dengan kita punya supplier, okay, apapun manufacturer mesin tersebut. So kalau kita beli mesin tu dia akan bagi training lah dan juga manual. Mungkin setiap manufacturer tu adalah dia punya kod yang tersendiri atau tambahan ataupun dia punya sistem dia lah. So tak perlu apa-apa certificate. Mungkin certificate tu dikeluarkan oleh manufacturer tersebut. Dia tak sama macam kalau kita panggil ada satu benda tu apa panggil
Macam welding pun ada juga sijil, tapi yang macam ni tak ada sijil lah. So, semua orang boleh guna. Asalkan kita ada knowledge, okay, knowledge macam mana kita nak operate benda tu, so kita boleh pakai lah. So the basic machining operation, okay, milling is a process of using a rotating tools to remove material along a contour or line. Milling has traditionally been used to create flat surfaces and straight edges on prismatic workpieces. Three-dimensional shapes that look more like cubes and cylinders. Creating curved contours on a conventional milling machine is an especially difficult task. Okay. So kalau kita nak buat kontur, okay, kontur contoh dia macam ni, macam B ni, okay, yang A ni kita panggil dia pocketing, kita buat pocket, lubang. Ke B ni contouring, okay, dia macam lubang juga tapi dia ada alur. C tu facing, okay, kita nak meratakan lah permukaan tu. Dan juga D set milling, okay, kita ratakan permukaan tepi pula. Tapi kalau contour ni, kalau kita guna conventional milling, dia agak susah sikit lah. So kita kena control dia punya pergerakan dia tu. Okay, dan juga dia punya tools yang sesuai. Kalau CNC milling, dia dah ada tools dia sendiri dan dia boleh set, kita boleh set maksudnya kita nak kedalaman berapa banyak, kita nak kontur tu berapa besar, semua kita boleh set. Okay, dan dia akan dapat nilai yang seragam lah. Okay. Kemudian the most common milling operation are as following. Yang ni lah tadi lah, ada 4 jenis: pocketing, contouring, facing and set milling. Okay. So yang selalu kita buat adalah pocketing, facing and set milling. Okay, ini adalah jenis safety yang perlu awak ambil tahulah bila menggunakan CNC machine. Machining and CNC machining all have inherent dangers with rapidly moving machinery, sharp edges and hot flying chip. Okay. So bila kita nak buat ataupun kita nak menggunakan operate CNC machine ni, kita kena tahu dia punya safety dan juga bila kita dah on, kita kena tutup. Kan dia ada safety tu, kita kena tutup. Okay, dia ada hot flying chip tu. So masa buat pemotongan tu mungkin ada chip-chip lebihan tu akan terpelanting ke kepada kita. So kita kena tutup menggunakan safety glass tu. However, we can minimize many of these dangers by giving some thought to our action and following the safety rules. Okay. So benda ni semua sama lah, including eye protection. Okay, ada goggles tu. So do not let others distract you from your work. Okay, maksudnya kalau kita tengah setup dekat tools tu, janganlah yang online pusing pula kat control panel tu. Okay, mungkin takut tertekan dan benda tu akan bergerak. So CNC machine terus move automatically. Okay, so they are extremely fast and powerful. Okay, sebab dia menggunakan hydraulic dan juga pneumatic. Jadi dia boleh bergerak dengan laju dan juga dia berkuasa lah. Maksudnya dia boleh, kita tak boleh halang dia. Maksudnya kalau dia tengah gerak tu, kita nak halang pakai tangan tak boleh. You should never attempt to operate any CNC machine tool that you do not fully understand. Okay. So ni safety dia. Okay, yang ni boleh baca lah. Tak ada apa pun. Just saya nak terangkan berkenaan dengan kod. Macam mana kita nak belajar menggunakan kod. Mungkin kita dah belajar dekat CNC lathe. Okay, cuma CNC lathe tu simple sikit lah sebab dia ada 2 axis ya. Dan disebabkan dia rotating dia tu. Okay. So kita just gerakkan dalam keadaan X dan juga Z je lah. Tak ada masalah. Cuma kalau CNC milling ni kita kena lebih memahami macam mana pergerakan dia untuk 3D. Okay, 3 axis. So modern CNC machine tools can be programmed to perform machine operation with a luggage G-code and M-codes. It's simple instruction that the programmer will write to make the machine behave in a certain way. Okay, there are dozens of G-codes and M-codes used to perform everything from complex machining operation to common tools changes. Okay. So ada G-code, sama dia ada G-code dan juga M-codes seperti CNC lathe. However, just a few codes, if learned, will get most of the work done. Okay. So kita belajar je yang asas. Okay.
Contohnya macam G00, G01, G02, G41, 42, benda yang asas je. So pun kita boleh menghasilkan produk. Okay. Cuma bila kita belajar yang asas saja, kita punya coding tu panjang lah. Macam kita belajar programming kalau awak belajar programming komputer, mungkin kita belajar basic, kita boleh buat menghasilkan software, tapi coding kita tu panjang. Kalau macam contohnya macam Windows, di sebalik Windows tu ada programming dia. Okay, nak buatkan Windows kita tu laju ataupun Windows kita tu orang kata macam friendly lah kan. So kita kena gunakan kod yang lebih advance lah. Okay, supaya kita dapat mengurangkan coding tu. Bila kurang kod itu maksudnya lebih cepat dia baca dan lebih cepatlah dia buat operasi. Okay, the others are just enhancements to make programming more powerful and provide advanced machine function. So, kita dah belajar yang basic, mungkin ada yang advance. Okay, contohnya macam kita nak buat, kita nak drill lubang Kita nak buat drill lubang, 4 lubang yang berbeza. Maksudnya kita nak ada satu workpiece, ada 4 lubang. Okay, kita nak drill 4 lubang. Jadi kita boleh pakai kod yang basic je. Kita pergi satu koordinat, kita buat lubang. Kita pergi satu koordinat, kita buat lubang. Okay, so kalau situ dah ada macam beberapa line kan, ada beberapa kod. Mungkin satu lubang tu kita kena pergi satu tempat, kita buat kita buat drilling tu, lepas tu kita bagi coolant ke semua. So untuk satu lubang ni mungkin dia dah mengambil dalam 4 blok ataupun 4 line. Kalau 4 lubang dah ada 4 kali 4 dah 16 line. So benda tu macam tak efektif lah. Dia boleh berjalan, kita boleh buat juga. Cuma benda tu mungkin mengambil masa. Okay, kalau dari segi industri, kalau benda tu terlampau panjang, jadi mungkin dari segi time consuming tu lebih lama lah. Okay. So, kita kalau dah tahu tu, kita boleh belajar yang enhancement ni, yang lebih advance. Contohnya ada satu kod, kita nak buat 4 lubang dengan menggunakan satu command saja. Satu command, kita akan masukkan 4 koordinat, so dia akan pergi 4 koordinat tu, dia terus buat lubang. Okay. Contohnya macam tu lah. Okay, so yang paling common sekali yang kita selalu belajar, yang basic adalah G00. Okay. So G00 ni kita panggil dia sebagai Rapid Motion Positioning. So dia ada X, Y dan Z. Okay. X axis, Y axis dan Z axis. Maksud Rapid Motion Positioning ni, dia nak gerakkan tools kita tu dari satu tempat ke satu tempat tanpa buat apa-apa cutting ke operasi lah. So dia tak mengambil kira feed rate kita ke, okay, kadar pemotongan kita semua tu, so dia tak ambil kira. Yang tahu kita nak gerakkan tools tu pada koordinat yang kita nak. Kemudian rapid traverse is used for quickly positioning the tools in preparation for making a cut moving the tools to a safe location for tools and part change. G00 can be used any place where the tools is not directly in contact with the workpiece and where you wish to save time. Okay, rapid traverse is never used in perform a cut. The velocity is far too fast and is not constant. Okay, dia tak mengambil kira dia punya F dia tu, nilai feed rate tu. So yang kita tahu kita nak gerakkan tools tu pada tempat. Contohnya kita dah set up kita punya workpiece, kita punya tools kita tu kat atas. So kita nak bagi dia rapat ke kita punya origin 00, kita gunalah G00. Okay, ataupun kita dah selesai kita punya kerja, kita dah dapat satu produk, dah selesai semua, kita nak angkat kita punya workpiece tu pergi tempat yang selamat supaya kita boleh keluarkan workpiece kita tu. So kita boleh tulis G00 lah, kita jauhkan tools kita tu daripada workpiece. So tu digunanya untuk G00. Okay, kemudian G01. Okay, G01 ni kita panggil dia sebagai Linear Interpolation Motion. Okay, so bila kita dah masuk G01, maksudnya dia dah ada kadar pemotongan lah, kita nak buat pemotongan. Dan kita kena masukkan nilai F. Okay,
So F tu kita akan letakkan berapa dia punya millimeter per minute contohnya. Okay, so this GCOS move the axis of a command feed rate. It is primarily used to cut the workpiece. A G01 feed can be single axis move or a combination of the axis. Okay, the rate of axis movement is controlled by feed rate F value. The F can be on the current program line or a previous line. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau awak dah letak G01, tapi awak dah letak G01, kemudian ada kita punya koordinat akhir. Okay, contohnya katalah sekarang tools kita tu kat 00, koordinat 00 origin. So bila kita masuk G01, kita kena letak koordinat akhir kita, kat mana dia akan bergerak, tempat akhir kita. Okay, tu koordinat dia XYZ, kemudian kita kena letak nilai F. Tapi kalau kita tak letak nilai F, dia akan ambil nilai F yang sebelum. Okay, contohnya kalau kita dah pernah buat apa-apa G01 ada nilai F, so dia akan gunakan nilai F tu pada kita punya proses yang ni lah, yang kita nak buat ni. Tapi kalau kita nak ubah nilai F tu, kita kena masukkan nilai F. Contohnya kita nak bagi dia makin perlahan ataupun makin laju, masukkan nilai F. So G01 is a model command which means what it will stay in effect until cancelled by a repeat command such as G00 or circular motion command like G02 or G03. So bila kita dah tulis G01, okay, bila kita dah tulis G01, berapa nilai koordinat dia dan juga F, so kita masuk nilai koordinat yang lain. So benda tu masih dalam keadaan command G01. Selagi kita tak masukkan G00 ataupun kita tak tulis G02 ataupun G03, dia akan buat proses G01. Okay? Ataupun kita kena end program lah. Okay? Itu maksud dia. So, once a G01 is started, all program axis will move and reach the destination at the same time. If an axis is not capable of the program feed rate, the control will not proceed with the G01 command and an alarm make feed rate exceeded will be generated. Okay, ini saya ambil dekat manual khas tu. Okay, manual machine dekat workshop tu. Okay, yang jenama khas yang awak buat CNC milling tu. So saya tengok dia punya manual dia lagi mudah faham lah untuk dibaca. Okay, ni G00 rapid positioning motion command. Okay, dari penerangan dia. Kalau tengok dekat gambar ni, okay, ini adalah okay, ini adalah kita punya origin lah. Okay, 00. So kita tahu kan, kita punya koordinat kita boleh set, kita boleh buat sama ada G90 absolute ataupun G91 incremental. Okay. So bila kita nak buat, kita kena set lah sama ada dia G90 ataupun G91. Kalau kita buat G90, maksudnya kita guna konsep absolute. So senanglah, koordinat tu akan base pada satu point saja. Tapi kalau incremental, point tu akan base pada previous location tadi lah. Okay, kalau kita ada 5 position A, B, C, D, E tu, maksudnya nilai B tu point tu kita berdasarkan pada kedudukan akhir A tadi. So rapid positioning, kalau kita tengok dekat sini, so daripada sini katalah dia ni start ni yang start keadaan asal dia. Okay. Dia nak pergi ke sini, nak pergi ke tempat akhir ni, N ni. So sini dia pergi satu koordinat. Contohnya dia nak pergi ke sini, kemudian dia nak pergi ke sini. Maksudnya dia kena ada dua koordinat. Pertama dia kena letak koordinat ke sini, kemudian baru letak koordinat ke sini. Kalau letak terus koordinat akhir ni, maksudnya bila kita guna G00, dia akan terus ke sini. Okay, dia shortcut dia. So kalau kita ada workpiece, okay, kalau kita tak ambil kira benda ni, dia akan langgar workpiece kita. So G00 ni bahayalah. Okay, selalunya kita gunakan masa kita permulaan lah, daripada tools kita tu jauh, kita nak dekatkan, nak rapatkan dekat origin ataupun kita nak gerakkan
pada permulaan kerja kita. Tu adalah G00. Kemudian kita pergi ke G01. Ni G01 kita panggil dia Linear Interpolation Command. Tadi tu kita gerak je. Kita gerak je tapi tak buat apa-apa proses cutting ataupun apa. Tapi kalau kita masuk G01 dah masuk Linear Interpolation Motion. So maksudnya kat sini kita dah ada nilai F. Maksudnya kita ada satu proses pemotongan. Sambil dia jalan tu dia akan buat pemotongan. Contohnya dekat sini. So sini dia guna absolute. So maksudnya kita pakai G90 lah. G90, G91 dan juga G01. G01 ni adalah linear interpolation. Maksudnya dia akan bergerak lurus. Dia tegak je. Satu tempat. Itu adalah linear. Dia tak ada buat sengit macam tu. So ini adalah koordinat akhir. So maksudnya katalah kita start dekat sini. Kita ni start. Tapi ni kita punya kosong. Ni kosong. Tapi disebabkan kalau kita letak kat kosong-kosong, nanti kita punya tools tu dekat tengah-tengah ni. So kita kena ada offset sikit. Ambil kira kita punya diameter tools kita tu. Kata diameter tools kita ni adalah berapa? 1 mm ke, setengah mm ke. So sebab itulah dia akan gerakkan ke tepi sikit. Supaya tepi permukaan kita ni dengan kita punya tools tu bersentuh. Kalau tak dia akan makan tengah ni. Nanti dia pergi ke tengah ni. So nanti kita punya produk akhir kita jadi kecil lah. Jadi kecil. Bukan dapat nilai yang kita nak tau. So contoh yang ni G90, G41, G01, X0. X0 ni maksudnya dia bukan pergi kiri kanan. Dia mesti pergi atas atau bawah. F ni dia tetapkan berapa feet rate kita tu, antara inch ataupun milimeter. Inch dan milimeter ni kita boleh setting dia. Macam kita buat Microsoft Word lah. Microsoft Word kita nak ukur dia dalam inch ke dalam milimeter kan, ruler tu. So kita pergi kat dia punya setting semua tu, kita setkan bacaan dia semua dalam mm ataupun dalam inch. Kalau dalam inch, semua koordinat kita ataupun dimension kita dalam inch. So kemudian line yang kedua ni. Line yang kedua ni adalah Y2.25. 2.25. So dia akan pergi gerak ke sini. 2.25. Kemudian dia pergi X1, Y3.25. Bila ada dua koordinat macam ni, automatik nilai dia akan gerak sengit. Dia potong. Kalau dia ada satu koordinat, maksudnya akan naik tegak ataupun melintang je. Kemudian X 2.25. 2.25 dia akan gerak ke kanan sebanyak dia pergi ke point 2.25. Tapi kalau macam incremental, kita guna G91, kita kena guna macam satu, contohnya yang ni tadi sama, 2.25. Dia gerak daripada apa kan? So contohnya bila sini nak pergi sini sama. Kemudian daripada sini nak pergi sini, dia kena refer pada koordinat yang ni. Sebab tu dia pergi ke 1Y1. Maksudnya dia pergi kanan sebanyak 1 unit, atas sebanyak 1 unit. Bukan nilai koordinat yang berdasarkan yang tadi kat sini. Kemudian dia pergi gerak lagi X 1.25 ke kanan lagi sebanyak 1.25. Kalau X tu negatif 1.25 dia ke kiri lah. Kalau Y 1.25 dia akan naik atas lah. Kalau Y tu negatif 1.25 dia akan pergi ke bawah. So itu adalah linear interpolation command. So ni memang kena gunalah G01 ni. Paling asas. Awak nak buat bentuk macam ni pakai G01 je, senang. Kemudian kita ada G02, ada G03. Tadi kita ingat jika ada G00 dia gerak tanpa pemotongan. Dia gerakkan terus saja. G01 tu dah start buat pemotongan. Kena masukkan nilai F.
Kemudian ada G02 dan G03. Okay. G02 ni maksudnya clockwise. G03 counter clockwise. So apa guna G02? So G02 adalah circular interpolation motion untuk buat pemotongan secara bulatan. Kita nak buat bulatan. Yang tadi ni dia bergerak lurus je. Tapi kalau katalah kita nak buat bentuk ada lengkuk kat sini, tu tak boleh lah sebab dia akan pergi tegak. Okay. So nak buat pemotongan lekuk macam ni, kita kena buat pakai G02 ataupun G03. Tengok bentuk kita. Okay, kalau G02 clockwise, so clockwise dia akan daripada kiri ke kanan. Kalau G03 daripada kanan ke kiri lah. Okay, macam ni. Counterclockwise. So bila kita guna G02, mesti masukkan nilai F, ada nilai I, J, K ataupun nilai radius. Okay, dan X, Y, Z ni samalah. Mesti ada nilai koordinat akhir dia, kat mana dia nak pergi. Okay. So kita boleh pilih sama ada nilai gunakan IJK konsep ataupun R konsep. So G02, contohnya kat sini, start point adalah dia bergerak daripada kiri ke kanan. Okay. Sama ada kita guna nilai I, nilai J ataupun kita guna nilai radius. Kalau kita guna G03, daripada start point ni kita gerakkan daripada kanan ke kiri. Sama juga sama I, J ataupun R. Cuma K ni jarang kita gunalah sebab dia Z axis distance. Sama ada dia akan buat lekuk ke dalam. Okay. Yang ni just lekuk kiri kanan je. Kalau K tu dia dah kira macam buat lekuk ke dalam lah. Dalam ke bawah daripada dari segi Z direction. Okay. Tapi jarang kita guna. Okay, ini gunanya G02 clockwise circular interpolation. Contohnya dekat sini, kita dah ada satu origin. Okay, origin. So bila kita nak pergi ke sini, kita kena guna linear G01. Pergi kat sini sampai satu titik ni titik ni, kita guna juga G01. Okay. So daripada sini nak ke sini, boleh kita guna G02. Okay. So dari sini ke sini G01. Lepas tu dia akan pergi balik lah tempat dia. G01 balik. So itu yang asas. So kalau tengok dekat sini, G01 Y1.250. So titik akhir dia adalah dekat sini kan. Okay, 1.250. So F dia disetkan sebanyak 12. Kadar dia 12 je. Sebab apa dia tulis 1.250? Sebab dia ambil kira nilai terus ni. Ada lebih sebanyak 0.25. Okay. Kalau awak tulis 1 saja, 1.0, so terus tu akan gerak ke sini je. Okay. Nanti bila awak buat proses seterusnya, dia akan maskan. So dia akan berhenti kat sini. So yang ni dah okey dah, dimension awak. Tapi dimension ni, ketinggian ni dah jadi kecil. Okay, dilamakan. So awak kena hati-hatilah nak tengok. Kita kena tahu tools kita tu berapa diameter dia, berapa radius dia. Okay. Tapi ada satu kod, kita panggil dia sebagai G41. G41 ada. Offset. Okay. So kita just masuk ke koordinat yang asal ni. Okay, yang ni. Tapi mata tu dia akan gerak, dia ada offset ke kiri sikit, ke atas sikit, ke atas sikit. Tu kalau kita pakai G41 nantilah. Okay. Tu ada offset. Tapi kalau kita tak letak G41, macam ni tak letak G41, kita kena letakkan dia punya koordinat betul-betul. Mengikut dia punya diameter tool tersebut. Okay. So dia pergi 1.25 kosong kat sini. Okay, ni 1.25 termasuk 0.25 ni tadi. Kemudian X 1.5 ke kanan. Okay. 1.5 ke kanan. Maksudnya akan gerak terus ke sini. Okay.
Ni nilai dia sebanyak 1.5. Kemudian dia pergi, dia buat G02. Okey, kalau tengok dekat sini dia tak tulis pun G01. Okay, dia tak tulis. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Kalau awak tulis lagi elok lah. Kalau awak tak tulis, maksudnya dia akan refer proses yang sebelum ni. Maksudnya G01 tu kekal. Okey, selagi awak tak masukkan G-code yang lain, contohnya macam G02, automatik G01 tu sentiasa ada. Akan gunakan. Okey, so kita kena cancelkan, gunakan. Okey. Maksudnya kalau kita dah tak nak pakai G01, masuklah G02 ke ataupun G03. Okey, untuk proses yang seterusnya. Okay, so dia dah pergi ke kanan, dia dah stop dekat sini. Okay, ni koordinat dia 1.5. Okay, dia refer pada origin sebab dia pakai absolute. Kemudian dia masuk G02. G02 clockwise. Okay, ni koordinat akhir X dia berapa, Y dia berapa. So ni adalah koordinat untuk X dan Y. So X dia 2.25, Y dia adalah G0.5. Okay, sebab ni daripada sini adalah 0.5. Okay. Sebab ni origin kita So panjang di sini adalah 2, ni sampai sini 2. Lepas tu ada lebih sini adalah 2.2, 0.25. So dapat X 2.25, Y 0.5. Dan kita kena masukkan nilai IJ ataupun nilai radius kita. Kalau nak senang kita masuklah nilai radius kita. Okay, 0.75. Automatik dia akan buat lekuk sebanyak 0.75. Kalau kita guna I dengan J, kita kena tengok. Okay, contohnya part C ni, nilai koordinat akhir ni, okay, koordinat akhir kita ni, dia selari dengan part C tak? Okay, dia selari dekat part C apa? Macam ni dia selari dengan part C X. Okay, so X kita adalah kosong lah. Hanya J saja ikut nilai radius tu, 0.75. So ni negatif maksudnya dia turun ke bawah. Okay. So kalau katalah daripada sini nak pergi ke sini pula. Dia buat satu lekuk macam ni. Okay, 0.75 juga. Tapi kita tak boleh buat J negatif 0.75. Tapi I 0.75. Okay, negatif sebab dia ke kiri. J kosong. Sebab nilai akhir tu, koordinat akhir kita ni, yang selari dengan pasti adalah Y. Okay, Y. Jadi, memasukkan nilai I, J kosong. Faham Okay, contoh dia macam ni. Okay, kalau kita gunakan I dan J. Awak nak buat bentuk macam ni. So, ni adalah starting point kita. Starting point kita. Kita nak buat lekuk sampai ke sini. So, kita kena tahu berapa koordinat ni. Koordinat akhir kita ni kat mana. Okay. So, koordinat akhir ni adalah negatif 2.25, negatif 1. Okay, maksudnya dia pergi ke kiri sebanyak 2.25 dan juga negatif 1. Kan negatif 1 ni, ni 1 ni. Ni 1. Ni 1. Sebab J ni apa? Ni 1. Sebab dia ni atas. Okay, so kalau kita nak pakai I dan J, kita tengok nilai akhir ni, endpoint kita ni selari dengan part siapa. Kalau macam ni dia selari dekat part C ni, dekat kita punya center antara center dengan part C, dengan endpoint kita ni, dia parallel dekat part siapa, X ke Y. Kalau ni X, so X maksudnya I kita kosong lah, hanya J 1.25. Okay, sama juga. So kalau sini nak pergi sini, kita guna G01. Okay, nampak ni, G01, Y 1.75. Dia pergi ke nilai 1.75 dekat sini. Kemudian G02, kita buat arch center. Okay, so kita pakai G02. G02, X dia adalah negatif 1.75. Okay, origin kita ni kat mana sebenarnya? Origin kita kat sini. Okay, origin kita kat sini, maksudnya ni tadi betul lah, ni negatif 1. Sekejap.
Okey. Yang ni tadi betul lah negatif 1 sebab ni kita punya origin. Yang sebelah sini semua negatif. Okey, ni adalah negatif negatif. Ni adalah negatif positif. Ni adalah positif positif. Okey, XY ni adalah apa? Positif negatif. Okey. Okey, so kita pergi lurus kat sini G01. Kita buat pemotongan sekular, kita guna G02. So endpoint kita sini adalah negatif 1.75, Y kita pula adalah 2.25. So I kita adalah 0.5 sebab radius kita 0.5. So daripada center ke endpoint kita, dia selari parallel dengan paksi Y. So Y kita kosong lah, J kita kosong. Kita masukkan nilai I saja 0.5. Okay, boleh faham Kemudian sini nak ke sini, so dia straight cutting guna G01. Awak jangan pakai G00 pula. Kalau pakai G00 dia tak potong, dia tu naik, dia tu jalan dia kat sini. Okay. So G01 sampai sini dah, ini adalah koordinat akhir kita X1.5. Kemudian kita buat pemotongan sekular sini G02. So dia punya endpoint dia 2.25. Okay, di kanan 2.25, atas 1.5. Okay, ni origin kita absolute. So nilai center dengan endpoint kita parallel dengan paksi X. So I kita kosong, J adalah negatif 0.75. Okay. Sama juga dia turun ke bawah G01. Okay, kemudian pergi buat circular G02. So yang ni radius dia 0.75. Betul ke? Radius dia 1. Okay, radius dia 1. Sebab yang ni radius dia 0.75. Okay, sebab kita tak guna G41 sebab ada offset. Ni 0.75. Tapi kita punya mata ni dah ada besar, dia punya radius dia dah makan sebanyak 0.5. Okay. So 0.25. So bila nak lalu kat sini, dia ada lebihan sebanyak 0.25 lah. So 0.25 total dia sebanyak 1 lah, 1 mm atau 1 inch. Ini 1 inch. Sebab tu dia pakai negatif 1. Okay, so dia pergi sini G01 dan habis lah. Dapatlah bentuk macam ni. Ini kalau kita pakai origin dekat tengah-tengah. Okay, kalau awak buat origin kat sini, katalah origin awak set dekat sini. Ni origin awak 0, 0. Okay, so automatic nilai ni semua dah tak betul X ni semua tak betul. Cuma nilai radius ni lah, radius sama lah sebab kita nak nilai dia berapa kan. Cuma endpoint kita ni semua tak boleh lah, kena tukar. So hati-hati dekat kita punya origin. Okay, kemudian kita gunakan address, maksudnya kita gunakan radius. Okay, so radius ni lagi senang lah, straightforward. Kita tengok dia berapa endpoint kita, masuk radius kita tadi 1.25. Kita pergi kat sini, endpoint kita berapa, okay, kudikan akhir kita, masuk je radius kita 0.5. So lagi senang lah, straightforward, comparekan dengan IJ. Okay, boleh faham macam mana kita nak buat circular dan juga straight cutting. So rasanya awak dah pakai G01, G02, G03 ni dah boleh buat kot, dah siap lah awak punya produk. Okay. So ni contoh dia yang complete. Okay, ni yang saya kata ada offset tool pass ni. Okay, digunakan G43 ataupun G41. Okay, kalau G43, G41 ada beza dia, nanti kita tengok. Maksudnya kita punya tools tu kita offset sebelah kiri sikit. Okay, bukan betul-betul kat tengah-tengah koordinat yang kita masukkan. Okay. So ni G04.
Sama juga macam delete itu ada G04, okay, dwell time in second or millisecond. Okay, ini untuk delay lah. Kita nak macam nak pause kejap, berapa second. So kita ada kena masukkan nilai P. Okay, G04 P berapa. So nilai ni mewakili second ataupun millisecond. Tengok kita set up dekat mesin kita, kita nak gunakan second ataupun millisecond. Kalau second maksudnya semua benda nilai-nilai P tu adalah dalam bentuk second. Okay, lepas tu exec stop G09. So ni tak ada apalah, ini dah kita nak berhenti je. Bila kita dah buat satu proses, kita nak berhenti sekejap, G09. Okay, ini G20 dan juga G21. So kalau G0 ni kita guna inch, G21 ni guna metric. Boleh jugalah kita masukkan kod. Kemudian G28, G29. Ini return to machine 0. Okay. Maksudnya kita nak kembalikan kita punya truth tu pada reference point kita. Okay. So ni ada G40, kata compensation cancel. Okay. So kalau kita dah pakai G41, G42, kita nak cancelkan, kita masukkan G40. Ataupun kita tak pasti. Kita tak pasti sebelum ni kita dah ada kod kita G41 atau G42. Mungkin kod kita panjang. Okay, kita dah malas nak tengok kita dah pakai ke tak G41, 42. So kalau kita nak cancel, kita cancel lah G40. Tulis je G40. Kalau katalah kita tak ada guna pun G41, 42, kita letak G40 pun tak ada masalah. Macam kita reset saja. Okay, kemudian G41, 2D kata compensation left. Okay, maksudnya kalau kita punya tool, kita workpiece kita macam ni, so tools kita ni dekat sebelah kiri lah. So ni contoh dia. Kita nak buat bentuk macam ni. So ni adalah program name kita, cube kosong, tak kisahlah apa dia, kita namakan dia. Kemudian ni N ni kita punya line ataupun kita panggil block. T ni kita nak tukar tools. Okay, M ni command untuk tukar tools, M06. T ni tools yang ketiga. Okay, katalah kita dalam mesin kita tu kita dah set T1 adalah untuk drill, T2 untuk pacing, T3 ni untuk offset. So kita dah kena kita dah set, kita panggil je lah. Kita panggil dia M06 T3. Kemudian G90 ni apa dia? Absolute. Kalau G91 incremental. So G54 ni saya tak pasti G54 ni apa. G54 tak pasti, tak ingat lah. Okay. Kemudian G00, okay, kita nak gerakkan tools tu rapid positioning daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, contohnya tools kita tu kat tempat lain, kat mana dia, kita panggil dia pergi ke tempat 0.475 ke negatif 0.1. Okay, kita nak letak dia kat kedudukan yang ni. Okay, kemudian S. Okay, kita setkan spindle kita, pusingan tools kita tu 1275 M03. M03 ni M03 apa tak ingat lah. Pasti kita ingat. Okay. Kemudian G43 tadi lah G40, G41, 42, 43. And 43 tool line composition. Okay. Kemudian H03, Z0.1, M08. M08 ni coolant on. Kemudian baru kita pakai G01. Okay, bila kita dah set semua, kita punya tools kita kat mana, pusingan dia berapa, spindle speed. Okay, so kita dah ada offset. So barulah kita boleh buat start cutting lah. Cutting ni macam linear cutting pakai G01. Okay, G01. So ni tak ada circular, kita tak ada buat arch, kita pakailah G01 semuanya. Daripada mula sampai habis. So G01. So kalau tengok dekat sini, G01 ni sekali dia dipanggil. Okay. Kemudian yang last ni semua, yang kemudian ni samalah. Kita jangan masukkan koordinat. So ni 0.75 dekat sini. Lepas tu ni 1.25, Y.1.5 kat sini. Okay. Kalau kita ada dua koordinat macam ni, maksudnya dia pergi sengit. Dia cross tu.
Dan X 2.6 dia pergi kat sini. Okay. Kemudian G40 2.7Y. Okay, yang ni dia cancel. Okay, daripada sini dia cancel. Maksudnya dia pergi ke dekat awal, dia pergi ke kiri sikit. G40 X 2.7 Y2. Okay, Y2 masih kat sini lagi. So G00 Z1 M09 coolant off. So G53 G49 Y0 Z0 M05. So M30. Okay. So yang ni kita tengok dulu apa guna G53. Okay, ni G43 tool length compensation add ataupun tool length compensation subtract. Okay. So kita ada G43 ataupun G44. Okay, maksudnya kita nak buat kita punya tools kita tu berapa panjang dia. Jadi kita boleh masukkan G43 lah. So kita boleh buat offset. Macam tadi tu kedudukan G41, 42, kedudukan mata kita tu antara kiri dan kanan workpiece. Tapi kalau G43, 44 ni sama ada kedalaman ni, kedalaman dalam workpiece kita tu. Okay. Kena ambil kira kita punya tool length ni. Kemudian G49, G43, 44, 143 cancel. Okay. Kemudian ini G81. Okay, G81 ni maksudnya drill can cycle. Maksudnya kita buat drilling. Okay, kita buat drilling maksudnya berulang-ulang kali. Okay. So kita ada L number of holes, maksudnya kita boleh set berapa nama kita nak buat. Contohnya kita nak buat lubang kat sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. So macam tadi kan dalam introduction, kalau kita belajar yang fundamental saja, kita kena buat pergi G00, G nak pergi ke sini. Okay, sini kita buat drill dulu. Maksudnya kita tebuk lubang, katalah G01 Z berapa? Kata -1. Okay, dia tebuk lubang sebanyak -1. Kemudian kita angkat pula. Kita angkat, bola kita pergi gerak ke sini. G00 pergi kat sini pula. Okay, jangan tak angkat. Kalau tak angkat nanti dia akan makan. Okay, dia akan buat pemotongan, dah jadi macam pocket pula. So kita kena angkat, gerakkan dekat sini, koordinat yang ni. So kita masuk pula Z -1, turunkan lagi. Naik balik, gerakkan balik, turun. Naik balik, gerakkan balik, turun. Itu yang fundamental lah. Kalau kita belajar G01, G00 semua. Tapi kalau kita dah advance sikit, kita pakailah G81. Okay, G81 maksudnya kita masukkan dalam satu line. Okay, N. Okay, G81. Okay, berapa L kita berapa? L kata ada 4. Automatik dia akan kita masukkan koordinat. Dia pergi ke koordinat tu, kita buat lubang. Okay, lepas tu ada R position ni, maksudnya berapa offset, maksudnya kita punya workpiece. Okay, ni workpiece kita, ni tools kita. Okay, ni kita punya R plane lah, R plane kita. So contohnya kalau kita nak dapat bila dia dah tebuk lubang, okay, dia dah turun, katalah dia turun di sini. Okay, dah turun sebanyak 0.1 ataupun 1 mm. So bila dah angkat, kita kena buat offset berapa, itu nilai R kita. So R kata 0.2. So 0.2 tu maksudnya nilai ni. Dia angkat sikit daripada workpiece kita tu 0.2. So dia pergi tempat lain, dia tebuk, kita R tu dia naik balik 0.2. Okay, maksudnya kalau kita buat dalam macam mana pun sampai sini ke ataupun tak dalam sangat ke, dia akan naik tetap nilai dia 0.2 saja. Tak perlulah kita kira kita dah makan sebanyak 0.5, tapi kita nak naik dengan 0.2 ni, kita kena buatkan 0.7 pula. Kita naikkan 0.7. Kalau kita dah makan 0.1, kita nak naikkan sebanyak 0.2 ni, total mesti 0.3. Tak perlulah kita kira lagi. So sebab tu kita pakai nilai R saja. So dia automatik. Dia dah tahu nilai R plane ni berapa. Dia dah masuk berapa banyak pun, dia akan pergi ke 0.2 saja daripada R plane ni. Ni Z position ni maksudnya nilai dia nak buat drill lah, berapa dalam dia nak buat drill. So itu panggil drill can cycle. Okay, ni contoh dia. Okay, T1M06. Okay, maksudnya dia tukar tools M06 ni
command untuk tukar tools yang pertama. Dia dah set tool tu dekat nombor 1. Okay. Kemudian G00 repeat positioning, G90, okay, buat absolute, G54, select work coordinate system. Okay. Yang ni dia buat select work coordinate system, kemudian pergi ke X 1.15, Y negatif 1.875. So dia pergi ke koordinat yang ni, dia setkan spindle M03. Kemudian dia dah buat semua, dia dah ada tool length composition, maksudnya dia dah kira nilai tool tu, panjang tools tu. Okay, kemudian dibuatlah can cycle tadi, G81. Okay. So dia ada nilai R0.1, maksudnya antara workpiece dengan mata tools tu, beza dia 0.1 je. Okay. Dia dah tebuk berapa banyak pun, dah tebuk 0.1 ke, dah tebuk 0.3 mm ke, dia akan naik sebanyak 0.1 je. So ni kedalaman Z ni, so dia akan turun sebanyak 0.35 mm. Okay. So dia pergi ke X2, pergi ke X3, pergi ke X4, 5. So dia pergi ke G80. Cycle ni kita cycle ni kita cancelkan. Okay. So ni return to machine 0, M30 program N. Okay. Ni contoh untuk katalah kita nak buat 4 lubang. Okay, 4 lubang. So ni ada satu program dia. Ni kita panggil dia program dia. Pas. Okay. Kemudian kita nak buat pocketing, maksudnya kita nak buat pocket kat sini. Kita kena ada satu sagi program. Okay. So benda tu kita kelompokkan, so senang kita nak troubleshoot lah sebenarnya. Tujuan kita. Okay. Bila kita belajar coding ni, kita buat coding, kita kena ada tersusun. Bila tersusun tu, bila kita nak troubleshoot, senang. Okay, ini spot drill can cycle. Ni spot ni maksudnya kita nak buat, bila kita nak tebuk tu, kita kena buat apa, macam ketuk sikit lah. Okay. Apa kita panggil bahasa Melayu, spot drill. Kita nak buat macam lubang kecil tu, supaya dia tak lari nanti bila dia tebuk, dia mata yang besar tu nanti dia tak lari lah, dia tak sengit. So ni sama juga, kita boleh guna G82. So dia just tap dekat permukaan tu, tap pergi tempat lain, tap pergi tempat lain, tap, kemudian dia naik lah. Okay, ini G83. Okay. So ada banyak lagi. G84 pada tapping lagi. Okay. So ada boring. Okay. So ni adalah absolute dan incremental position. Samalah. Okay. So kalau kita nak absolute dan incremental, kita kena tahulah, katalah sini kita punya origin 00. Senanglah kita nak P2 ni kat mana. So ni kalau kita pakai absolute berdasarkan kat sinilah. Kalau kita nak pakai incremental, bila kita pergi tempat yang lain, yang koordinat ni akan berdasarkan pada koordinat yang sebelumnya. Okay. Kemudian buat pocket. Okay, ni pocket. Dan kemudian nak buat apa lagi? Ada M code. Okay. So saya ingat saya stop dulu kat sini. Nanti kita sambung dulu. Okay, sebab sekarang dah pukul 8.50. Okay. Nanti minggu depan kita sambung lagi untuk yang seterusnya. Okay. Supaya lebih faham lah. Macam tadi mungkin awak dah faham untuk G00, G01, G02, G03. Kemudian ada G41. Okay. G41, G42, G40. Okay. Guna G40, G41, 42 tu adalah untuk offset. Okay. Kita nak gerakkan kita punya mata tu ke kiri sikit. Okay. Jangan dia makan dekat tengah ni. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Boleh faham ke? Boleh faham okay. So maksudnya kalau boleh faham nanti, kalau untuk lab yang seterusnya, siapa yang buat CNC milling, okay, boleh imagine lah dia punya coding dia, macam mana kita nak buat. Okay, kalau tak ada itu saja. Nanti untuk
lab sheet saya akan masukkan hari ini. Okay, saya akan masukkan ke empat jenis workshop dan juga dia punya instruction. Okay, just follow je awak punya jadual yang asal. Siapa yang buat minggu ni, just follow je dan kena hantar pada minggu hadapan. Yang grup ketiga, okay, yang perlu hantar report workshop yang ketiga hari tu, okay, yang buat sebelum raya tu. So minta tolong hantar pada minggu ni. Saya ada buka link untuk submission untuk hari ni sehingga hari Jumaat. Untuk kumpulan 1. Okay, kalau tak ada kita berhenti kat sini dulu. Okay, nanti kita sambung lagi untuk CNC codes dan last sekali adalah CAD/CAM software. Okay, okay, untuk quiz kejap. Untuk quiz yang kedua berkenaan dengan conventional lathe kan. Conventional lathe nanti saya ingat saya akan buat pada minggu hadapan. Okay, pada hari Isnin. Mungkin saya bagi lecture sekejap. Okay, kemudian ada quiz dalam 15 minit lah. Okay, nanti pada minggu yang terakhir, minggu ke-15 baru ada test. So test kita buat pada hari Isnin juga. Minggu terakhir tu. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Okay, harapnya semua faham boleh faham untuk CNC ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Yes, sir.